akan keluar dan bagi keterangan ya. Lama Tak ada salah, sekejap. It's just a letter, right? Ya. Sorry. Tolong buka sekejap Untuk apa proses macam ni? Apa dia? Untuk apa ni? Kami nak hantar surat. Nak hantar surat? Nak hantar surat. Ini, Okey, ini kes high profile. Saya cakap tutup. Memang kan? Dengan anak kau boleh? Dua kan? Ini kawasan saya tolong di off semua kan? Saya off semua. Ini kawasan keselamatan. Oh. Jadi hari ini saya Ashik Ali mewakili anak guam saya iaitu pengadu dalam kes ini telah hadir ke IPK Kuala Lumpur untuk menyerahkan satu surat. Surat bertarikh 11 hari bulan 8 2021. Sebelum itu berikan saya peluang untuk ceritakan sedikit latar belakang mengenai perkembangan kes ini. Ya. Umum mengetahui ini kes aduan rogol yang membabitkan Adun Gombak Setia dan rakan-rakan beliau, iaitu YB Hilman Idham dan rakan-rakan beliau. Kejadian berlaku pada awal pagi 5 hari bulan 12 2020. Laporan polis telah dibuat pada hari yang sama oleh anak guam saya tanpa balik mandi dan sebagainya. Terus apabila bangun pagi pada pukul 4 pagi nampak diri dalam keadaan begitu, beliau seterusnya mengambil masa untuk pergi terus ke balai untuk membuat laporan. Ya. Jadi laporan dibuat pada 5 hari bulan 12 2020 dan selepas itu sudah hampir 9 bulan. Tetapi sehingga kini kami masih tidak mendapat apa-apa konklusi perkembangan hasil siasatan yang dilakukan oleh pihak polis. Ya. Surat yang pertama kami hantar pada 10 hari bulan 6 2021 meminta pihak polis memberikan perkembangan, memberikan status secara bertulis kepada kami selaku peguam yang mewakili pengadu. Kami hantar ini melalui email rasmi Ketua Polis Kuala Lumpur, melalui email rasmi IPK Kuala Lumpur. Tetapi tidak ada sebarang maklum balas sehingga ke hari ini. Jadi oleh itu saya terpaksa hantar satu lagi surat ya pada hari ini untuk meminta maklum balas secara bertulis. Ya. Sebagai pengadu, anak guam saya mempunyai hak yang sepenuhnya untuk mengetahui tentang perkembangan ataupun hasil siasatan yang telah dibuat ke atas aduan yang dibuat oleh beliau. 9 months is way too long. Okay, 9 months is way too long and we can no longer tolerate the delay. Saya nak bagi contoh dua kes ya. Yang pertama kes YB Adun Teronoh yang ketika itu YB DAP Paul Yong. Ya, Paul Yong laporan diterima pada 7 hari bulan 9 hari bulan 7 jika tak silap saya 2019 dan dituduh pada bulan seterusnya. Kalau tak silap saya 23 hari bulan 8 2019. Sebulan sahaja. Yang kedua, kes terbaru yang melibatkan YB Faiz Fazil. YB Faiz Fazil. Faiz Fazil, right? No, YB Faiz. Adun Amanah. Adun Amanah. Ya, YB Faiz. Laporan diterima bulan Mac. Dakwaan di mahkamah dibuat pada bulan 6. Hanya 3 bulan. Tapi mengapa dalam kes ini ia mengambil masa hampir 9 bulan? Itu adalah ketidakpuasan hati anak guam saya sebagai pengadu, sebagai mangsa di dalam insiden ini. Dalam kes ini polis boleh bagi tahu yang pertama, anak guam saya telah tarik report 3 hari selepas kejadian. Ya, betul. Tetapi sebulan setengah selepas itu beliau telah mengarahkan balik pihak polis untuk membuka siasatan terhadap kes ini dan pada bulan 5 hari itu Ketua Polis mengatakan benda ini. Ini 24 hari bulan 5 2021. Polis hampir selesai siasat kes rogol melibatkan dikaitkan Adun Gombak Setia. Jadi isu tarik report tidak berbangkit. Pada bulan 5 mereka telah kata mereka akan tutup, mereka sudah hampir selesai.
Tetapi sekarang sudah bulan Ogos, masih tiada sebarang berita. Anak guam saya telah memberikan kerjasama yang penuh. Setakat ini sudah lebih 5 kali dipanggil untuk memberi keterangan. Kesemuanya beliau memberikan kerjasama yang penuh. Dan untuk isu tarik balik report, kami juga telah membuat laporan dan telah memberikan bukti yang kukuh. Siapa, mengapa, siapa yang memaksa beliau, siapa yang memberi tekanan kepada beliau untuk menarik report pada ketika itu. Semuanya sudah diberikan bukti yang kukuh. Jadi tidak berbangkit alasan tarik report. Siasatan ini harus diselesaikan dengan segera. Ya. Saya tahu ini kes melibatkan nama-nama besar. Saya tahu ini kes melibatkan ahli politik kerajaan. Saya tahu ini melibatkan nama YB Hilman Idham. Tetapi polis harus berlaku adil. Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan mengatakan semua orang adalah sama di sisi undang-undang. It's equality before the law. Everyone is equal. So, from the cases that I've mentioned, the 2 cases, if the victims in that cases can be given some sort of justice, why is my client being denied of such justice for 9 months? This is inevitable. The delay is inevitable and we can't tolerate it anymore. This is not a simple case where there is a video, ada satu video dikeluarkan dan ada pengakuan melibatkan video tersebut yang mungkin kabur atau sebagainya. Tidak. This is rape. Ini kes rogol. Seorang wanita telah dirogol pada malam hari jadi beliau. Pada malam hari jadi beliau. Dan 9 bulan tidak ada jawapan kepada aduan tersebut. Anak guam saya mengalami tekanan yang amat teruk. Tekanan yang amat teruk selama 9 bulan ini. Beliau terpaksa menghadiri sesi kaunseling yang diberikan oleh NGO wanita selama lebih 9 bulan ini, tetapi sampai sekarang tidak ada sebarang konklusi. Jadi oleh itu, surat hari ini menuntut satu maklum balas yang konkret. Dan oleh kerana kes ini dah berpanjangan selama 9 bulan, saya hendak membuat 2 pengumuman atas arahan daripada anak guam saya. Pengumuman yang pertama, jika pihak polis gagal untuk memberi maklum balas dalam surat melalui surat saya dalam masa 7 hari, saya dah nyatakan ya, dalam masa 7 hari, jika tiada sebarang maklum balas, saya mempunyai arahan untuk memfailkan tindakan yang sepatutnya di mahkamah untuk tujuan mendapatkan kesemua maklumat ataupun sebahagian daripada maklumat update of the status of the case. We will consider or we will file a civil suit in court for her to exercise her rights. Dan nombor 2, saya juga telah menerima arahan daripada anak guam saya untuk memfailkan saman sivil melibatkan semua yang terlibat dalam insiden pada malam pada awal pagi 5 hari bulan 12 2020. Saman sivil ini akan difailkan secepat mungkin. Surat tuntutan yang pertama akan saya keluarkan minggu hadapan kepada semua yang terlibat. Dan selepas itu we will proceed to take civil action in court because the delay is too long and we can't wait anymore. Any delay to justice is an injustice. Ya. Jadi jika tak ada sebarang soalan, Yes one. Dalam tempoh 7 hari nak perlukan maklum balas daripada polis ni straight to the ketua polis from today ke? ya, daripada hari ini 7 hari saya hantar surat kepada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan saya juga CC kepada, sebelum ini saya ada CC kepada Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim. Itu bila sisi kepada dia? CC surat sebelum ini, Okey. iaitu pada 10 hari bulan 6. Hari ini saya lampirkan surat sebelum ini dan saya hantar pada hari ini menuntut maklum balas dalam 7 hari. So, siapa yang menerima surat tu tadi? Adakah Wakil ada tak siapa-siapa? Tak ada. Pendaftaran sulit tingkat 9. Okey. Cawangan pendaftaran sulit tingkat 9. I was made to understand that their usual counter of registration and what sort. So the rate has to go down with your civil action Yeah. encountering.
we will proceed to take an action, a civil action, because yang dua tindakan tu lah. yeah, betul, because there's no ending to the criminal investigation as of now. There's no ending. We don't see any light at the end of the tunnel. I mean, my client has been waiting for 9 months. It's ridiculous. So it's not inefficiency or what? You're suspecting something beyond that? Well, I am not in a position to suspect, but I know for a fact that this case involves adun from Kerajaan. If the two cases that I mentioned earlier could be dealt with very fast, why not this? The answer, you have it yourself. I do not need to mention. But I hope the police will take a very fast action to conclude this matter, give us a proper explanation soon as possible, and charge whoever in court that is involved in this matter. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.